Berita Al-Hijrah 26 Rabiul Awal 12 November, nyaris maut dua keluarga sehelai sepinggang. Pengusaha ikan sangkar berputih mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Syahrum. Jeritan kuat jiran menyelamatkan nyawa seorang nenek daripada rentung dalam kebakaran dua rumah di Kampung Alor Madi, Kepala Batas lewat petang semalam. Dalam kejadian itu, Sharifah Bahariah Said Noh, 73 tahun, tinggal bersendirian sementara dua cucunya keluar membeli barang di kedai runcit berdekatan dan anaknya pergi menjemput isteri di tempat kerja. Menceritakan detik kejadian, nenek kepada 14 cucu ini berkata kejadian berlaku terlalu pantas berikutan keadaan angin yang agak kencang sehingga menyebabkan dia tidak berani masuk ke rumah untuk menyelamatkan barangan berharga. Dia hanya mampu melihat rumah yang dibina oleh arwah suaminya lebih 50 tahun itu musnah sama sekali, menyebabkan mereka sekeluarga tinggal sehelai sepinggang. Makcik sudah semayang, makcik dengar orang ni kat rumah tu Liza tu, jiran tu, dia tolong, dia teriak tolong. Lepas tu makcik keluar, duduk sini, duduk tani. Tengok api. Api makcik pun tengok banyak rasanya. Itu makcik tak tahu nak tolong, nak buat apa. Makcik tak tahu. Lepas tu makcik pergi duduk belakang. Dia kata makcik duduk sana. Jangan duduk depan ni. Tempat angin kan. Api dipercayai berpunca dari rumah jirannya, Razzian Arshad, 51 tahun. Menurut Razzian, dia bergegas pulang ke rumah selepas menerima panggilan telefon daripada isterinya, Rosliza Yusof, 48 tahun, yang memaklumkan bahawa rumah mereka sedang terbakar. Ketika kejadian, isterinya berada di bahagian bawah rumah 2 tingkat bersama 3 anak dan seorang cucu sebelum terdengar bunyi meletup di tingkat atas. Isteri, anak serta cucunya bergegas keluar dan mendapati api sudah marak dan tidak dapat menyelamatkan barangan di dalam rumah. Saya tak tahu. Saya ada tempat dia. Ada kejadian tu. Orang perempuan telefon, dia dapat panggilan telefon dalam pukul 5.30. Dia kata rumah habis bakar lah. Lepas tu saya balik-balik memang dah tak ada apa lah. Tu ada barang-barang yang tak selamat. Memang tak ada. Okay, baju tinggal selai sepinggang lah. Sementara itu, kejadian menimpa dua keluarga ini mendapat perhatian Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mak Nor. Beliau tampil menziarah dan menghulurkan sumbangan. Muhammad Sanusi memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil tindakan yang sesuai mengikut prosedur operasi standard SOP Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk memulihkan semula kehidupan dua keluarga terbabit. Pejabat MB ada menghulurkan sedikit sumbangan termasuk dengan pejabat yang berhormat Katun. PAS kawasan Kuala Kedah pun datang hari ini. Residi penyelaras Dun Anak Bukit pun ada juga turut menghulurkan sumbangan. Di Terengganu, kira-kira 18 penternak ikan sangkar di Kampung Agong Tepas dan Batangan Marang mengalami kerugian lebih RM100,000 apabila ikan di bela mereka mati mengejut sejak Selasa lalu. Kematian ikan yang bernilai tinggi dari jenis kerapu hybrid, siakap putih dan siakap merah itu dipercayai akibat perubahan air dan air tidak mengalir sewaktu air surut. Menurut penternak Hamzah Ahmad Ali, 73 tahun, hampir 1 tan ikan siakap putih yang dibelanya mati secara tiba-tiba sejak petang Selasa, membabitkan kerugian kira-kira RM23,000. Dia yang memiliki 8 buah sangkar dan terlibat dalam penternakan ikan selama 8 tahun di Sungai Marang mendakwa kekurangan oksigen mungkin menjadi punca ikannya mati. Saya mari tu tengok petang tu nak pergi makan, tengok ikan timbul lagi. Lepas tu kira kerugian tu lebih kurang ikan dalam sakar tu ada setang. 2 lubang tu, kira ikan tu masih kecil lagi. Kalau ikan besar lebih ada setang lah. Tambah Hamzah, kebanyakan yang mati ialah siakap seberat 1 hingga 1.5 kilogram serta anak ikan siakap merah yang berusia 1 minggu dan 2 bulan.
Sementara itu, peternak lain berkata ikan mereka yang seberat 1 hingga 3 kilogram seekor yang sudah sedia dituai turut mati sebelum sempat dijual kepada pelanggan. Sebelum kejadian, mereka perasan warna air berubah kemerahan dan berkeladak serta ikan juga dilihat timbul di permukaan kerana dipercayai kekurangan oksigen. Saya bagi ikan makan. Lepas tu saya nampak pelik. Kadang ikan tu dia naik main atas belaka. Biasa dok gitu. Jadi macam orang macam cari oksigen duduk atas udara ni. Jadi saya pun terang pergi makan. Biasa makan kuat. Jadi hari tu makan sekali tu tak mau makan dah. Lepas tu jadi kita tengok air pun jadi nampak kemerah-merahan gitu. Kalau dekat sakar saya tu antara ikan hak mati, ikan siakap putih, siakap merah dengan kapur hybrid. Ikan nila saya dalam 5-6 kg juga. Nilai kerugian saya sebab saya dah pasang awal. Sebab masa tu saya dah nak pergi makan lagi. Sebab tengok ikan main pelik. Main timbul ke atas macam dok gok, macam dia nak cari oksigen. Menurut mereka, kerana ini tidak pernah terjadi selama berkecimpung dalam industri penternakan, malah ikan yang dibela tidak mati meskipun sangkar dilanda banjir. Mereka berharap pihak berkaitan dapat membantu mereka serta menyiasat punca perkara itu terjadi agar kejadian serupa tidak berulang di masa akan datang yang menyebabkan kerugian ratusan ribu ringgit. Tolong kami atau perniagaan kami ditutup terus. Itu luahan Gabungan Pengusaha Bas Malaysia Cawangan Pahang yang meminta kerajaan membantu kira-kira 80 ahli mereka yang terkesan akibat COVID-19 sejak November tahun lalu. Wakil Sekretariat Gabungan itu, Zainal Abidin Mahad berkata, pihak pengusaha bas menanggung bebanan hutang sehingga ratusan ribu ringgit dengan tunggakan hutang dan kos operasi syarikat masing-masing. Gabungan itu berharap kerajaan dapat membantu menstrukturkan semula pinjaman yang dianggarkan berjumlah 3 bilion ringgit yang ditanggung pengusaha bas seluruh negara. Manakala di Pahang, jumlah keseluruhan mereka yang mempunyai bebanan hutang dianggarkan berjumlah 200 juta ringgit. Jumlah itu antaranya membabitkan tunggakan sewa beli bas, kos penyelenggaraan, bayaran gaji pekerja dan pelbagai kos lain. Kita harap kerajaan keluarkan dana sebanyak 3 bilion ringgit untuk ambil alih semua hutang-hutang yang kita tengah tanggung dan pindahkan kepada SME. Jadi pengusaha-pengusaha bas ini, dia berhutang kepada SME dan kita akan buat balik semula hutang yang baru dengan SME dengan kadar peratusan yang lebih rendah lah. Beliau berkata demikian selepas bersama 10 pengusaha bas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan. Laporan itu dibuat terhadap Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan dan Kementerian Pelancongan kerana mendakwa tidak ada dana khusus diperuntukkan bagi membantu pengusaha bas. Tambahnya, para pengusaha bas lebih tertekan berikutan desakan pihak syarikat pinjaman kredit yang meminta hutang dilunaskan sedangkan semua jenis bas termasuk bas persiaran, bas sekolah, bas henti-henti dan bas kilang tidak dapat beroperasi seperti biasa. Malah dakwa mereka Belanjawan 2021 yang dibentangkan Jumaat lalu juga dilihat tidak menyebelahi mereka. Di Perak, hampir 400 penduduk dari Taiping dan Batu Kurau dipindahkan ke 5 pusat pemindahan sementara PPS susulan banjir yang melanda kawasan itu sejak semalam. Ia membabitkan 93 keluarga dari Kampung Pantai Besar, Kampung Sungai Ara dan Kampung Jemerang Star di Batu Kurau, manakala Kampung Cangkat Baru Matang dan Kampung Air Kuning di Taiping. 4 PPS yang dibuka ialah Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Ara, Dewan Orang Ramai Pantai Besar dan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pantai Besar, Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Al-Barakah. PPS Dewan Orang Ramai Air Kuning bagaimanapun telah ditutup 10 pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kurau, Penguasa Bomba Muhammad Habib Muhammad Dali, pasukan bomba melakukan pemantauan di semua lokasi terlibat bagi memastikan tiada kejadian tidak diingini berlaku. Untuk para bot, persediaan bot, untuk bot-bot kecil pun kami ada buat persediaan di mana bot boleh masuk, kami akan masuk, dan peralatan-peralatan lain sentiasa dalam keadaan langkah berjaga-jaga lah. Kami sudah bersedia untuk langkah berjaga-jaga. Katanya semua mangsa dipindahkan ekoran terdapat kawasan penempatan yang ditenggelami sehingga paras dada orang dewasa yang membahayakan penduduk.
Sementara itu, tinjauan TV Al-Hijrah bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cangkat Jering, Ahmad Saidi Muhammad Daud mendapati arus Sungai Larut agak deras. Menurut Ahmad Saidi, beliau telah mengarahkan semua agensi berkaitan untuk mengambil langkah berjaga-jaga berkemungkinan paras air yang lebih tinggi. Kita sudah berbincang tadi, awal pagi tadi, sewaktu mengedarkan makanan sarapan pagi kepada semua mangsa, dan kita telah pun bersetuju dan bersedia sepakat bahawa sesungguhnya pusat pemindahan banjir hanya diumumkan tutup, tapi pun begitu pusat pemindahan ini akan terus beroperasi. Sekiranya berlaku kemungkinan besar, sebab kalau melihat keadaan cuaca sekarang ni pun, kalau awal pagi pun kita lihat keadaan cuaca dengan angin yang sebegini, kita jangkakan kemungkinan besar petang ni akan berlaku hujan lagi. Jadi kalau berlaku lagi peristiwa banjir, maknanya kita sudah bersedia. Menurut Ahmad Saidi, PPS akan bersedia 24 jam bagi menerima mangsa banjir. Namun katanya setiap PPS akan dipastikan memenuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, bagi mangsa banjir, mereka runsing memikirkan bencana itu yang berlaku terlalu cepat dan menyebabkan banyak peralatan rumah rosak. Tak sangka terbanjir sebab kita tengok air sungai tu tak penuh. Sana pun tak penuh kan. Lepas tu mereka telefon kata sana, kita pergi tengok sana lah. Balik-balik rumah kita yang kena. Oh, tak sempat masa tu nak masak. Nanti naik kan. Oh, memang angkat-angkat barang kan. Lepas tu dia naik pada orang pagi tu. Masak nasi je. Hal lain tak masak. So, barang semua rosak? Barang. Baju lah jatuh habis. Kan kalut angkat-angkat kan. Gangguan bekalan air yang berlaku setiap bulan di sekitar Lembah Kelang tidak hanya memberi kesan kepada penduduk dan peniaga, malah masalah tersebut sebenarnya boleh menamatkan riwayat seseorang, terutamanya pesakit buah pinggang yang terpaksa menjalani rawatan dialisis. Wartawan Hanisa Hasanuddin ada butirannya. Pusat dialisis pertama Subang di Shah Alam antara yang terkena tempiasnya. Menurut pegawai pemasarannya, gangguan air yang berlaku 2 hari lepas merupakan kali yang keempat mereka terpaksa memberi makluman kepada pesakit untuk menangguhkan rawatan buat sementara waktu. Jelasnya, walaupun premis mereka mempunyai tangki air, namun kapasiti air tersebut hanya cukup untuk merawat seorang atau 2 pesakit sahaja. Okey, so macam kalau kita ikut shift lah kan, memang kalau cakap pasal gangguan air, memang semua akan terjejas lah sebab pusat dialisis ni, bila kita cakap pasal rawatan dialisis, memang perlukan banyak air untuk kita cuci balik buah pinggang tu kan. So, walaupun ada tangki, tapi kita air tu tetap tak boleh nak orang kata cover keseluruhan rawatan tu lah, tu yang memang semua pesakit akan terjejas. Tambahnya, insiden gangguan bekalan air pada September lepas selama 1 minggu telah menyebabkan ramai pesakit terpaksa dirawat di cawangan mereka yang lain. Inisiatif seperti menghubungi pihak Air Selangor juga telah dibuat, namun bantuan air masih tidak sampai. Okey, untuk yang masalah air tak ada beberapa hari tu, memang kita even satu hari pun kita akan call lah Air Selangor untuk kita hubungi diorang untuk hantar air kepada kami supaya kami boleh jalankan rawatan dialisis dekat sini lah untuk pesakit kami. Tapi malangnya hanya pagi tu je yang kami dapat call, tapi lepas tu tak dapat lagi dah sebab dia dah engage dan kita pun dah tak dapat nak reach dia, dan malangnya kita tak dapat pun air tu. Air Selangor tak datang pun hantar air tu. So kita terpaksa stop lah kita punya rawatan dialisis untuk pesakit. Dalam pada itu, Azmah menjelaskan bahawa seseorang pesakit buah pinggang perlu menjalani rawatan tersebut sebanyak 14 kali sebulan. Dan jika masalah air terus berlaku, pesakit tidak dapat menjalankan rawatan serta berdepan dengan kesan sampingan seperti kaki membengkak kerana air berlebihan, susah tidur, sesak nafas dan lebih buruk, ia dapat meningkatkan risiko kematian. Mengikut rekod tahun ini sahaja, gangguan bekalan air di Selangor berlaku 9 kali iaitu pada Februari, Mac, April, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober dan November. Sampai bila masalah ini akan menghantui penduduk Lembah Kelang? Mesin dialisis ini boleh diibaratkan sebagai nyawa kepada pesakit buah pinggang tahap akhir. Tetapi jika berlakunya masalah gangguan air, mesin ini hanyalah tinggal satu mesin kosong. Kesedaran ini bukan ditujukan kepada Jabatan Air Selangor, tetapi khusus saya tekankan kepada tangan yang mencemarkan alam sekitar kerana kesannya seperti kesan domino, satu jatuh, yang lain akan turut jatuh. Ingatlah, kesalahan anda ini bukan hanya menyusahkan, malah mungkin akan meragut nyawa. Hanisa Hasanuddin,
Berita Al-Hijrah. Warga Rohingya rogol remaja. Bertemu kembali. Dua lelaki Rohingya termasuk seorang remaja bawah umur mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol remaja perempuan di dua mahkamah berasingan di Ampang. Tertuduh pertama merupakan seorang remaja berusia 17 tahun. Berdasarkan pertuduhan, remaja itu didakwa merogol remaja perempuan tempatan berusia 15 tahun berkenaan di tangga sebuah rumah di Taman Komersial Pandan Indah Ogos lalu. Remaja berkenaan dituduh mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara sehingga 20 tahun serta sebatan. Sementara itu, seorang lagi tertuduh Muhammad Karim Muhammad Shobi, 20 tahun, didakwa di Mahkamah Session Ampang bagi dua pertuduhan merogol mangsa yang sama. Tertuduh didakwa merogol remaja perempuan berkenaan di sebuah rumah dekat Pandan Indah pada 3 petang Oktober 2019 dan 1 tengah hari pada September lalu. Muhammad Karim yang juga pemegang kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Kes akan disebut semula 14 Disember. Keadaan Lance Corporal Muhammad Fadhirul, 32 tahun yang cedera parah selepas terbabit dalam kemalangan ketika mengejar penjenayah pada 1 November lalu semakin stabil dan beransur pulih. Beliau juga sudah boleh bercakap, makan dan minum walaupun ingatannya tidak berapa baik berikutan kesan pendarahan di bahagian kepala. Isterinya Noriha Muhammad Razali, 32 tahun berkata, Lance Corporal Muhammad Fadhirul juga telah selamat menjalani pembedahan pertama di bahagian mukanya semalam. Beliau turut melahirkan rasa puas hati dengan tertangkapnya tertuduh yang kini telah pun menerima hukuman setimpal. Dia ada pendarahan dalam kepala, jadi dia tak ingat macam tu. Kejap okey, kejap tak, macam tu lah. Kadang-kadang kalau kita tanya nama dia akan cakap, dia tahu nama dia cakap nama dia. Bila nanti tengah hari kita tanya balik, dia tak ingat dah nama dia. Macam Beliau ditemui selepas menerima sumbangan berupa wang tunai dan cenderahati daripada Persatuan Keluarga Polis Perkap Kontingen Johor. Pada 1 November lepas, dalam kejadian 5 pagi, sebuah Pro 2 Myvi dinaiki 3 lelaki melarikan diri daripada tahanan sehingga memaksa 2 anggota unit kenderaan peronda MPV mengejar sebelum kenderaan polis terbalik akibat berlanggar dengan sebuah kereta Pro 2 arus di Jalan Kangkar Tebrau. Kejadian itu menyebabkan Konstebel Niklesta Dadub Unggat, 20 tahun, maut selepas mengalami kecederaan pada bahagian kepala, manakala Lance Corporal Muhammad Fadhirul mengalami kecederaan parah. Ada dakwaan permohonan pasangan jarak jauh untuk merentas negeri tidak diluluskan polis. Menjawab persoalan itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi memaklumkan PJJ dibenarkan untuk rentas sempadan seperti yang dilakukan sebelum ini dan dakwaan itu mungkin timbul salah faham. Pergerakan rentas daerah, rentas negeri mesti mendapat kebenaran daripada pihak PDRM. Dalam isu ini pun perlu mendapat kebenaran daripada PDRM. Jadi kadang-kadang mungkin yang tak lepas tu mungkin sebab-sebab yang ditunjukkan tidak meyakinkan pihak PDRM. Jadi mungkin itulah antara sebab atau punca yang tidak diluluskan. Tetapi dari segi kita benarkan tetapi bersyarat iaitu tertakluk kepada PDRM. Jadi kita benarkan. Sebelum ini ada laporan mengatakan PDRM tidak membenarkan rentas negeri bagi pasangan jarak jauh berjumpa pasangan masing-masing dalam tempoh PKPB ini. Namun ia disangkal Datuk Seri Ismail Sabri bahawa kerajaan memberi kebenaran itu sejak Mei lalu dan kelonggaran tersebut masih sama sehingga kini dengan syarat tertentu. Pengurangan pergerakan membabitkan aktiviti sosial, pendidikan dan sukan yang kini mampu membendung jangkitan COVID-19. Namun menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pergerakan itu sukar dikawal jika sesuatu lokaliti itu mempunyai kepadatan penduduk.
Yang kita bimbangkan ialah kepadatan penduduk yang tinggi dan juga pergerakan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan. Jadi kawalan contohnya negeri Sabah. Kalau negeri Sabah ialah zon merah, setiap individu yang keluar dari negeri Sabah sama ada ke Labuan ataupun ke Sarawak ataupun ke Semenanjung, kita akan menjalankan saringan dan juga kita pastikan mereka keluar masuk ni terkawal. Tapi sekarang ni kalau kita lihat zon merah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, kita tak dapat mengawal 6 juta orang keluar masuk di Lembah Kelang. Ini yang kebimbangan kita. Dan apabila mereka dijangkiti ataupun ada membawa virus, kalau mereka ke zon-zon yang hijau, contohnya balik Kelantan, balik ke Perlis, mungkin dia akan membawa jangkitan tersebut. Sementara itu, 919 kes baharu lagi dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatifnya 43,791 kes, manakala 1 kematian dicatatkan. Dalam pada itu, kes keboleh jangkitan COVID-19 terus meningkat kepada 11,419 kes. Menapak sahaja keluar dari Melaka, saya dah bersedia dengan segala kemungkinan. Niat saya cuma untuk memberikan yang terbaik buat negara. Itu nada sayu disuarakan Dr. Izzati Aina Hamizun, 27 tahun, antara 20 petugas kesihatan dari Jabatan Kesihatan Melaka yang dimobilisasi ke Sabah. Dr. Izzati yang sudah 5 tahun bertugas sebagai doktor gigi di Klinik Kesihatan Selandar Jasin berkata, sebagai petugas kesihatan, dia sentiasa sedia dengan apa jua kemungkinan sebelum dimaklumkan untuk ke negeri di bawah bayu itu bagi membantu petugas barisan hadapan di sana. Meskipun keluarganya sedikit berat melepaskannya untuk ke negeri yang mencatat kes COVID-19 tertinggi itu, namun mereka reda memandangkan tanggungjawab dalam tugasan yang perlu diutamakan. Okay, so memang kita tahu Sabah ni bukan tempat untuk kita pergi, memang bukan tempat kita pergi bercuti dan berkursus. Segala-galanya boleh terjadi. Mungkin bukan COVID, mungkin bukan daripada COVID tapi penyakit lain mungkin akan jadilah. So setelah saya menapak je keluar dari negeri Melaka ni, so memang kita memang ada niat lah. Segala-galanya ni semua kita buat demi negara dan untuk demi agama. So apa-apa yang jadi saya berserah lah. Dia bersama 20 rakan sepasukan akan dihantar ke Lahad Datu dan Sempurna dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 minggu. Sementara itu bagi Siti Fasihah Muhammad Asy'ari, 30 tahun, yang mengetuai kumpulan ketiga dari Jabatan Kesihatan Melaka ke Sabah kali ini pula berkata, sepanjang 8 tahun menabur bakti di Klinik Kesihatan Perengit, dia tidak pernah terfikir akan terlibat dalam misi seumpama itu. InsyaAllah niat kita first kali kerana Allah lah. Lepas tu untuk membantulah pada yang memerlukan. Bila kita dapat panggilan untuk bantuan kita yang berupaya ni, tolonglah pada yang tak berupaya. Mereka ditemui pada majlis pelepasan pasukan mobilisasi kesihatan Melaka ke Sabah di Wisma Persekutuan Air Keroh pada Khamis. Sebanyak 200,000 set peralatan perlindungan diri PPE akan disumbangkan kepada petugas barisan hadapan di seluruh negara menjelang akhir tahun ini melalui inisiatif Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB. Pengerusi Yayasan Datuk Muhammad Rosli Ramli berkata, sumbangan itu merupakan hasil derma orang ramai bagi mengurangkan beban petugas kesihatan yang bertugas lumus mengekang wabak COVID-19. Kita mula membuat set PPE ini apabila kita lihat keperluan, bila kita turun ke bawah memberi sumbangan, makanan dan sebagainya. Tapi kita lihat ada satu keperluan yang lebih mendesak pada ketika itu. Jadi sebab itu kita berbincang dan kita dapatkan usaha dan kerjasama dan kita buat kelang kita sendiri untuk mengeluarkan set PPE ini. Dan Alhamdulillah kita berjaya dan semua set kita ini mendapat kelulusan daripada Jabatan Kesihatan. Tambahnya, proses penghasilan set PPE tersebut memenuhi piawaian Kementerian Kesihatan KKM dan selamat digunakan oleh petugas kesihatan. Setakat ini sebanyak 27,500 set PPE telah disampaikan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Sarawak dengan kerjasama BPMB, kos keseluruhan sebanyak 1.1 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan di kilang penghasilan set PPE di Selangor. Turut hadir Ketua Pegawai Kewangan BPMB Zulkifli Mat Karim. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh salurkan ke akaun Maybank Yayasan Ikhlas 5628 3463 6228
atau hubungi nombor telefon yang tertera. 5,629 penerima bantuan kewangan bulanan dan bantuan sewa rumah terus menikmati manfaat penyambungan secara automatik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi yang akan tamat bantuan pada Disember dan Januari depan. Inisiatif itu adalah bukti keprihatinan dan usaha proaktif Mawib membantu golongan asnaf yang terkesan COVID-19 dan susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilanjutkan hingga 6 Disember. Penyambungan ini kepada mereka yang tamat bantuan pada bulan ini dan Januari depan membabitkan jumlah perbelanjaan zakat sebanyak 1.92 juta ringgit. Penerimanya merangkumi asnaf di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Bantuan kewangan bulanan adalah satu daripada 30 skim bantuan zakat Baitul Mal Mawib yang menyalurkan bantuan tunai terus ke akaun penerima setiap bulan. Penyambungan bantuan ini dimuat naik secara automatik. Penerima tidak perlu hadir ke kaunter Baitul Mal bagi proses penyambungan. Orang ramai juga dimohon untuk melaporkan kepada Mawib berhubung mereka yang terjejas dan menghadapi kesusahan di wilayah persekutuan, terutamanya ketika tempoh PKPB. Pink Diamond berharga lebih 26 juta USD. Bertemu kembali, taufan Vamco mengakibatkan banjir besar di Manila. Penduduk terpaksa berlindung di atas bumbung kediaman dan sekurang-kurangnya seorang mangsa terkorban. Vamco membawa angin kencang mencecah 155 km sejam semasa membadai Pulau Luzon. Pihak berkuasa Filipina memberi amaran tanah runtuh dan peningkatan paras laut di sepanjang kawasan pantai. Manila yang didiami 12 juta penduduk dan kawasan sekitarnya lumpuh akibat hujan lebat dan banjir. Banjir yang disebabkan Vamco mengembalikan igawan taufan Ketsana pada 2009 dan meragut ratusan nyawa. Perkhidmatan Kaji Cuaca memberi amaran mengenai risiko peningkatan paras air laut sebanyak beberapa meter di kawasan pantai termasuk di Manila yang akan menenggelamkan kawasan rendah. Filipina dilanda sekitar 20 ribut kuat dan taufan setiap tahun. Sebentuk berlian merah jambu yang jarang ditemui dijual pada harga 26.6 juta dolar Amerika atau kira-kira 109 juta ringgit dalam satu acara lelongan di Geneva. Harga The Spirit of the Rose seberat 14.83 karat itu melakar rekod baharu dunia untuk berlian berwarna seperti tersebut. Identiti pembeli yang berjaya memiliki berlian itu dirahsiakan. Berlian itu dibentuk daripada batu seberat 27.85 karat yang ditemui di lombong berlian milik firma Alrosa di Republik Shaka di Timur Laut Siberia, Rusia pada 2017. Kerja untuk memotong berlian itu mengambil masa hampir setahun bagi mengekalkan warna asli merah jambunya. Berlian merah jambu amat sukar ditemui dan mendapat permintaan tinggi di pasaran global. 5 daripada 10 berlian termahal pernah dijual adalah berlian merah jambu. Sebelum ini, rekod berlian merah jambu termahal pernah dijual 71.2 juta dolar Amerika pada acara lelongan di Hong Kong pada 2017. Dan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.